Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk lesson pada hari ini. Hari ini kita akan buat simulasi fabrik. Okey, pertama sekali kita akan buat simulasi kain. Jadi untuk simulasi ni, cube yang ada ni, saya cuba naikkan ke atas. Dan saya tambah satu mesh plane sebagai dia punya lantai. Okey. Dan saya akan tambah dia punya kain di tengah-tengah. Kain ni saya gerakkan ke atas. Kita anggap mesh plane ni sebagai kain. Dan saya besarkan sikit, lebih besar daripada kotak tadi. So, kita akan buat kain ni, dia akan jatuh dan dia akan membalut pada kotak. Dan dia akan terus rest pada lantai. Okay, tapi sebelum tu, setiap kali kita resize something di dalam Blender, kita kena kembalikan dia punya scale kepada 1. Okay, kalau saya tengok saya punya property, saya tekan N dan pergi pada item ni, tengok pada scale. Okay, sekarang saya punya objek ni, scale dia dah 2. Lantai yang saya dah besarkan tadi, scale dia dah 10. Tapi kotak ni saya tak besarkan, scale dia adalah 1. Jadi dalam Blender, kita kena betulkan balik semua objek-objek yang kita dah besarkan. Sebab nanti bila kita nak letak modifier, kita nak letak physics punya properties, ataupun kita nak letak texture sekalipun, kalau scale dia tak betul, dia akan membuatkan kita punya objek tu nampak pelik. Jadi untuk kembalikan scale dia kepada 1, select objek yang kita dah besarkan, tekan Ctrl A and pilih Apply All Transformation. So kita boleh tengok scale dah kembali kepada 1. Sama juga dengan lantai ni, kita dah besarkan tadi. Tekan Ctrl A, pergi pada Apply All Transform, and lantai ni dah jadi 1. Cube ni memang kekal 1. Dan kain ini pun dah jadi 1. Okey, sekarang kita akan buat simulasi untuk kain ni. Okey, untuk kain ni, kita masuk edit mode, kita klik kanan, pilih subdivide. Okey, di bawah ni ada satu window. Kita besarkan, kita tambah subdivision kepada 60. Lagi banyak, lagi cantik kita punya kain. Ok, so kita masuk dalam object mode. Okay, then kita akan letak satu physics property, iaitu cloth. Pergi pada sini, kita pilih physics property and pilih cloth. Di bawah cloth ni, kita boleh pilih pada collision and set pada self collision. Okey. Sekarang objek ni ataupun segi 4 ni, dia dah ada cloth punya properties. Dan cloth ni bila kita buat dia punya simulation, dia akan jatuh and dia akan rest pada cube dan juga lantai. Tapi kalau saya tekan button play dekat bawah ni ataupun tekan space bar, okay, kita nampak kain tu jatuh. Tapi kain tu dia tembus, dia tak langgar cube dengan lantai ni. Sebab apa? Sebab kita belum letak properties pada lantai dan juga cube ni. Okay, so pada cube ni, kita pergi pada physics property and set kepada collision. So this will be dia punya dinding lah, dia punya sempadan, something untuk dilanggar. Sama juga dengan lantai ni, kita pun klik pada collision. Now, kalau saya tekan button play ataupun spacebar, dia punya animation akan jatuh ke bawah. Ok, so kita dah dapat satu cloth punya simulation. Okay, kita boleh biarkan dia punya animation terus berjalan, ataupun kita boleh tarik untuk dapatkan rupa bentuk mana yang kamu rasa paling cantik sekali. Then bila kita dah dapat satu location yang mana dia nampak ok, kita klik kanan, kita shade auto smooth. Kita klik kanan pada kain itu, shade auto smooth. Tapi masih lagi kita nampak petak-petak macam ni. Ok, so kita dah belajar sebelum ni untuk betulkan dia punya geometri yang tak cantik ni. Pergi pada modifier dan tambah add modifier, generate subdivision surface. Kita naikkan dia punya subdivision dan kita akan dapat dia punya kain yang cantik dan licin. Okay, itu satu. Kita juga boleh tambah satu lagi modifier, iaitu
generate solidify. Okay, solidify ini dia akan menebalkan kita punya kain. So pada solidify punya modifier, kita boleh upkan dia punya thickness, ketebalan kain itu, ataupun ketebalan apa-apa saja objek. So solidify ni dia akan menebalkan objek. And kita cuba tengok kita punya scene adakah okey. Okey, kadang-kadang kita akan nampak ada certain part yang kain tu akan tembus. Dia akan tembus pada objek. Kita kena carilah point mana yang dia tak tembus. Kita gerakkan kita punya kita punya playback ni dekat bawah ni, ataupun pada cloth punya property, klik pada kain, pergi pada cloth property, pergi ke bawah, okey, pada object collision dan self collision distance, kita cuba kurangkan kepada satu value yang paling rendah. Okey, kita kurangkan tadi jumlah dia lain lagi besar, sekarang saya kurangkan sampai habis. Okey, tapi bila kita dah set dekat sini, kita kena buat balik dia punya animation. Kita kena naikkan kepada kosong, and kita tekan balik dia punya simulation. Okay, so kalau jadi macam ni, nampak sangatlah kita kena ubah benda-benda yang dekat sini. Maybe kita kena naikkan sikit. Kalau tadi kita turunkan, sekarang kita naikkan sikit. Okay, now barulah kita dapat kain yang tak ni lah, yang tak tembus pada objek. Okay. Kita kena ubah pada dia punya object collision distance or self collision punya distance, and kita still lagi boleh buat dia punya tweaking. Okay, sebagai contoh, katalah kain ni saya scalekan pada Y, saya buat dia panjang macam tu, and saya besarkan pada X, and saya rotatekan pada Z. Kain tu bentuk macam tu. Okey, tapi sekarang ni remember, saya dah besarkan, saya dah rotate, saya dah buat macam-macam pada objek tu. Tengok pada dia punya scale dia dah tak betul. Jadi saya tekan Ctrl A and apply all transform. Okey, barulah dia punya scale kembali pada satu, and kita buat lagi dia punya simulation. Tekan button play ataupun tekan spacebar. Okey, sekarang kita dapat efek yang berlainan. Okay, so inilah cara untuk kita membuat simulasi kain pada kita punya objek di dalam Blender. Okay, once kita dah dapat dia punya shape yang kita nak, okay, kita kena apply dia punya physics properties tadi. Cara dia pergi pada modifier ni. Okay, kita akan nampak semua modifier yang kita dah letak pada objek ni. Okay, setiap modifier ni kita boleh kecilkan kalau nak bagi pandangan yang lebih clean. Tak adalah semak sangat kan. So kita dah letak cloth punya modifier, kita dah letak subdivision punya modifier, dan kita dah solidify objek tu supaya dia lebih tebal. Okay, jadi kita dah dapatkan frame yang kita nak. Okay, kita boleh scroll lagi untuk dapatkan frame mana yang kita rasa cantik, yang nampak asli, nampak natural. Dan pada modifier ni, kita klik di punya hujung sini and klik apply. Okay, bermakna animation tadi dah kekal dekat situ. Dia dah bukan jadi animation, dia dah jadi satu solid punya objek. Okay, so itu cara kita membuat simulasi untuk kain. Okay, sekarang saya akan tunjuk nak buat simulasi untuk bantal. Okay, untuk buat simulasi bantal, sama juga kita add mesh plane. Kita naikkan sikit. Okay, plane ini kita akan jadikan dia sebagai bantal. Saya besarkan sikit sepanjang paksi X untuk dapatkan saiz bantal yang roughly macam tu. And remember, since saya dah besarkan objek ni, dia punya scale dah lari. Tekan Ctrl A, pilih apply all transform. Every time kita besarkan something dalam Blender, kita kena betulkan balik dia punya scale. Then saya masuk object mode. Again, buat subdivide, and saya tambah subdivision kepada 50 contohnya. Lagi banyak, lagi bagus, lagi cantik, tapi lagi berat kita punya PC. Okay, then
tekan extrude. Kita extrudekan dia naik ke atas. Tak perlu tebal sangat. Sebab untuk objek ini, kita akan buat physics punya properties, iaitu pressure. Kita akan pressure, bagi pressure pada objek tu supaya dia mengembang, seolah-olah kita pump dia dengan angin. Jadi untuk buat operation tu, pergi pada physics, pilih cloth. Kali ini kita scroll ke bawah sampai kita jumpa pressure. Okey, untuk mengelakkan objek ni jatuh ke bawah ditarik oleh gravity, kita scroll lagi sampai ke bawah, pergi pada field weight, gravity, kita set kepada kosong. Set kepada kosong. And again, apa lagi? Okey, pada collision ni kita set juga self collision. Okey, satu lagi pada pressure tu, kita boleh letak pressure. Kita boleh start dengan 1. Then kita tekan button play ataupun kita tekan spacebar. Okay, kita akan nampak bantal tu dia dah mula dipump oleh angin. And kita boleh stopkan. Kita boleh cari frame mana yang kita rasa okey. Alright, tu dah nampak macam bantal. Ataupun kalau kita rasa dia punya pressure tak cukup kuat ataupun terlalu kuat, kita boleh kurangkan dekat dia punya pressure dekat tepi ni. Sekarang ni pressure dia 1. Katalah saya naikkan kepada 2. Kita tengok pula pressure dia macam mana. Tekan spacebar ataupun tekan play dekat bawah ni. Pressure 2 lagi kuat lah dia punya angin. So kita dah dapat dia punya bentuk. Carilah frame mana yang kita rasa okey. Kalau kita rasa terlalu kuat, kita boleh kurangkan dia punya pressure. Maybe 0.5. Okay, patah balik kepada frame kosong. And playback. Dia punya pressure tak kuat sangat. Okay, so hopefully you can see pressure dekat sini dia akan affect kita punya tekanan pada objek. So saya set balik kepada 1 tadi. 1 saya nampak macam okey. Then tekan dia punya simulation untuk mula. Okey. So saya cari angle ataupun frame mana yang saya rasa okey. Then macam biasa, klik kanan, shade auto smooth. Kalau ada objek tu nampak tak cantik, kita boleh pergi pada modifier, add modifier, generate, subdivision, surface. Naikkan viewport ni kepada 2. So kita boleh dapat satu bantal. Okay. Again, kalau kita rasa dia punya view ni dah okey, pada modifier, cloth ni kita apply kan. So dia punya animation dah mati. Then kita boleh duplicate. Duplicate, kalau ingat, Shift D. Saya akan duplicate Shift D kepada X. So dia akan duplicate di sepanjang paksi X. Okey, satu tips yang boleh saya bagi, kalau kita tak nak nampak objek kita ni exactly the same antara satu sama lain, kita boleh buat sculpting. Okey, untuk buat sculpting, kita select objek tu and pergi pada sculpting mode. Right, then kita akan nampak ada banyak tools untuk sculpting dekat sini. Kita boleh scroll ke bawah sampai kita jumpa satu sculpting yang bernama cloth. Okay, dekat cloth ni, nanti kita boleh setkan kita punya brush untuk ni. Brush untuk sculpting ni kita boleh set dia punya radius, berapa besar kita nak. Kita boleh set dia punya strength, kekuatan dia. Okay, sebagai contoh, saya guna apa yang ada ni. Okay, kalau kita tengok, bila kita gerakkan kita punya mouse, kita cuba lalukan mouse kita, kita akan nampak, kita akan boleh rasa mouse itu akan mengikut permukaan. So, saya tekan klik. Nampak tu? Saya boleh buat dia punya shape kepada ni lah. Kita boleh bentukkan dia. Kita boleh buat sculpting. And maybe saya boleh besarkan dia punya radius. Okay, boleh nampak kan?
dia punya bentuk tu dah berubah sikit. Boleh kecilkan radius, kita boleh kuatkan dia punya strength. You can play around with this setting untuk dapatkan shape yang kita nak. Ini kita panggil sebagai sculpting. Ok, sekarang kita boleh adjust lagi. Ok, so kita patah balik pada layout. Ok, now saya ada dua bantal yang nampak sama tapi sebenarnya tak sama pun. Okay, kita boleh tengok dia punya bentuk dan berlainan. Ini satu trik dalam 3D. Bila kita duplicate something, so kita boleh buat objek tu tak adalah nampak 100% the same between each other. Ok, saya akan buat contoh kedua menggunakan pressure ni. Kali ni kita akan buat cushion pula. Pergi pada add, mesh, plane. Besarkan sikit. Okay, don't forget to apply dia punya scale, Ctrl A, apply all transform, and dia punya scale kembali kepada 1. Saya naikkan atas sikit, masuk edit mode, subdivide, let's say sebanyak 60, and extrude sikit ke atas, tak perlu tebal sangat, and saya buat satu loop cut, dua loop cut. Satu di bahagian situ dan satu lagi di bahagian bawah. Ok, so keluar edit mode, pergi pada physics property, klik pada cloth. Again, kita cari dia punya pressure, this one, and pressure maybe saya start dengan 1. Object collision, self collision. Semua ni di bawah collision kalau tak jumpa, kita buka collision, cari pada object dan juga self. And pada gravity, di bawah field weight, kalau tak jumpa, dekat field weight ni, gravity set pada 0. Then, kita try buat dia punya simulation. Tekan spacebar ataupun klik this one, play animation. Okay. Ini pun dah cukup besar. Maybe dia punya pressure terlalu kuat. So daripada 1, saya kurangkan pressure dia, let's say kepada 0.7. Tekan play. Ok, so pressure dia tak sekuat tadi. Then saya scroll sampai dapat satu bentuk yang agak-agak boleh diterima sebagai cushion. Ni ok lah ni. And klik kanan, shade, auto smooth. Untuk licinkan dia lagi, kita tambah subdivision, generate subdivision surface, and klik pada level viewport ni, naikkan pada 2 atau 3, dia akan lagi licin. Ok, so saya dah ada satu cushion, ataupun kita boleh scroll sikit ke belakang. Kalau rasa dia punya pressure terlalu kuat, kita boleh setkan dia punya pressure tadi kepada satu value yang tak terlalu kuat. Sekarang ni 0.7, maybe kamu boleh buat 0.5, 0.4, and restart dia punya animation. So kalau dah siap satu cushion, again kita akan duplicatekan dia. Tapi sebelum tu, saya pergi pada modifier. Di cloth punya modifier ni, saya applykan dia. So dia punya animation dah tak ada. Sudah jadi satu solid object. Then this one pun saya duplicatekan pada 2 ataupun 3. So kita dah ada 3 cushion. And again, untuk menampakkan kelainan antara cushion-cushion ni, kita boleh klik pada cushion ni, mana-mana cushion, dan masuk pada sculpting. So kita bentukkan menggunakan cloth punya brush. Ini kamu bolehlah buat scene untuk katil, sofa, and everything lah. Banyak benda yang kita boleh buat dengan physics cloth punya simulation. Okay, so kita boleh adjust scene ni jadi satu scene yang lebih bermakna. Akhirnya siaplah kita punya scene. So saya dah tambah sikit kain untuk menunjukkan simulation kain tu, and kita bolehlah letak kita punya material, warna dan sebagainya. Jadi itu saja untuk lesson pada hari ini.
kita dah belajar macam mana secara basicnya untuk membuat simulasi fabrik. Okay, InsyaAllah kita akan berjumpa pada sesi yang akan datang. Terima kasih semua. Assalamualaikum.